Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka surat berapa? Muka surat 33. Sampai tabligh tu. Tengok kitab Misbahul Munir muka surat 33. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Uraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul. Tengok huraian yang nombor 3. Apa dia ni? Perkara yang diwajibkan syarak atas kita mukallaf ni. Supaya apa? Supaya kita belajar sifat-sifat Rasul. Alah. Berapa sifat Rasul? Banyaklah. Tapi yang diperwajib kita belajar sampai mengetahui ni ada 4. Tu kan tu. Hak ni wajib. Kita belajar sambil dapat bukti. Mana bukti Rasul ada sifat sekian-sekian. Baru luluh. Hak tu syarat wajib dah kita. Kita nak, kita tambah, dia tak kira. Tajuk dia bila cukup syarat dia. Kita ni ada akal, balik. Kita ni manusia. Kita ada telinga dengar, mata nampak. Apa lagi? Sampai dakwah Islam, maka hukum tu tipu atas kepala kita. Oleh kerana tu wajib kita lah mengaji. Gitu. Dia tak kira lah mu sibuk ke, mu macam mana, pandai-pandai mu lah. Tuhan bukan kira bercara gitu dengan dia. Cukup syarat ngaji dia kata. Tengok gitu. Huraian yang ketiga. Ni dia wajib kita mengaji ni. Apa dia tu? Daripada sifat-sifat Rasul. Mu kena ambil tu. Rasul-Rasul ni yang Allah utuh tu mutu tak sifat yang kena ada di Rasul belah mana. Kalau cakap mengaku Rasul gitu tak cukup. Kena belajar sifat-sifat Rasul. Yang nombor 3 apa dia? Tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan. Nak orang kata sifat Rasul ni kerja dia menyampaikan. Jadi tak ada dakwah kata kami ni tak sampai syariat, bahawalah. Sebab apa? Rasul royak dah. Tu sebab tu faham tu. Wajib pada syarat. Yang ini wajib pada hukum Allah Ta'ala. Yang Allah waktu turun di atas tiap-tiap butir kepala kita masing-masing. Tu maksud dia wajib syarat tu. Wajib perdoaan. Kalau wajib fardu kifayah tak apa, 2 orang 3 orang buat, orang ni lepas. Tapi fardu ain tak dapat tidak. Orang yang cukup syarat tadi diperwajib oleh Allah. Tak kira lah. Tengok. Wajib pada syarat pula atas tiap-tiap, yakni masing-masing. Bukan nanti tok laki mari aku duduk rumah lepas. Tok laki ku belajar dah sifat Rasul. Aku tak kena hedak. Tok laki asing, bini asing, anak dah. Anak hak balik asing kena mari lain. Bukan faham gitu. Banyak duk faham gitu Cukuplah sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pergi Mekah.
Lepas tu mengaji buat sifat Rasul dah. Ni wajib juga. Dok faham gitu lah. Cukup dah aku sembahyang 5 waktu kuat dah. Puasa bulan Ramadan aku buat dah. Haji ku pergi dah. Kalau apa dah. Padahal benda wajib bukan itu saja. Bukan zakat wajib tu wajib bahagian ibadat, wajib bahagian i'tikad. Tu wajib ibadat, sembahyang puasa tu baru lepas tu. Ada lagi Tuhan kata i'tikad pula. Mu kena wajib juga belajar. Setengah orang dia gitu, cukup dah aku sembahyang puasa cukup. I'tikad tak tahu kok mana. Padahal ada orang mengajar ada tempat, kecuali kita orang Eskimo tu. Duduk negeri kiri atas bawah di bawah tak ada tok guru, tak ada ustaz. Hak tu baru diangkat syarak tak kena wajib. Sebab nak cari di mana ni ustaz duk gang. Kau tak mengaji mampu kekeng. Lepas ibadat tak lepas i'tikad. Hak ni takut. Tengok ni. Hak ni i'tikad ni. Hak sembahyang tadi baru lepas buat ibadat. Tuhan tanya i'tikad pula. Nampak tu. Sebab tu dalam kubur tanya, "Marabuka?" Siapa Tuhan kamu? Nak tu i'tikad. "Ma nabiyuka?" Siapa nabi kamu? Awal perkara ditanya di hari kiamat sembahyang. Tengok. Hari kiamat esok tanya buat sembahyang lah, ibadat pula. "Ma i'tikaduka?" Apa iman kamu? Mampu kekeng kita. Setengah tu bahasa kemal lah sembahyang ke cukup mudah. Tak cukup mudah. Supaya kita nak kereta mutu lah. Sakat bawa petrol saja tak cukup. Kena bawa minyak enjin enggak? Bawa minyak enjin, pakai minyak kereta saja boleh jalan. Jeng mampu. Cukup lah minyak enjin? Tak cukup, kena minyak brek. Kalau modal ada minyak enjin dengan minyak saja, tak ada minyak brek, tujuh cerong. Tu mutu kereta apa dia banyak jenis minyak. Macamlah wajib, tu wajib sembahyang. Ni wajib i'tikad. Ku sakat wajib sembahyang tak lepas. Kena mengaji wajib i'tikad tu. Kereta ada banyak jenis, ada minyak brek, ada minyak auto. Minyak enjin molek dah. Minyak brek molek dah. Nampak lagi? Petrol penuh molek dah. Rong 97. Lepas tu minyak auto tak boh. Kerak gosok habis. Tak cukup juga. Mana tak pagi kita ni. Ni banyak duk faham itu. Sembahyang mai cukup lah. Saya mapa tak pakai lah. Sepak habis. Ngaji tak reti tu. Tengok kita. Tu dia kata lagi ni. Ni wajib baling. Wajib macam tu. Buat dapat pahala tinggal dosa juga. Atas tiap mukallaf mengetahui, yakni tiap-tiap kita, masing-masing kepala kita ni, belajar sampai mengetahui, wajib belajar tu. Pandai tak pandai tajuk lain. Tuhan suruh wajib belajar, yakni kena cari kitab, bawa pen, tulis, fikir dengan akal. Hak tu yang wajib kita. Tiba-tiba tak pandai, tak apalah. Pandai kerja Tuhan. Serta bila kita reti, kita kena mengaku dalam hati barang yang kita belajar tadi tu. Nampak lagi. Apa dia tu? Dengan tentu sungguh Rasul itu bersifat dengan tabligh. Hak ni kena belajar bab tabligh. Apa maksud tabligh? Sifat yang ada, wajib ada, tak terima tak ada sekali-kali pada Rasul. Kena ada sifat menyampaikan Rasul ni. Tengok. Arti tabligh tadi menyampaikan barang yang disuruh. Mereka itu dengan menyampaikan kepada makhluk. Tu maksud dia. Allah Ta'ala ni perintah ke Rasul. Allah kata, "Hei Rasul sekian-sekian, hei Muhammad, memperintahkan kepada umatmu sembahyang." Jadi Nabi perintah tak kita? Nabi perintah. Sebab menyampai Nabi menyampai. Dia tak tusuk. Bukan kata, "Hei Muhammad." Contoh dia. Aku suruh umatmu itu, hai orang beriman, suruh mereka puasa. Nabi tak uyak kita. Tak ada. Semua Nabi uyak. Nampak dia turun hajar kita puasa belah mana, cara belah mana, dalam hadis uyak. Tu uyak tu sifat Rasul menyampaikan. Tengok. Supaya menyampai kepada makhluk.
Sebab apa dia tak kata sampai manusia? Sebab Rasul ni kepada jin pun dia menyampaikan juga. Bukan sampai pada manusia saja. Jin masuk Islam dengan Rasulullah. Kita tak nampaklah jin nampak kita. Jin Samsudin kita tengoklah dalam Bukit Kepung. Okay. Jin betul tu. Tapi Rasul ni menyampai tak? Menyampai. Nabi Sulaiman, Ifrit, dia menyampai dakwah dia. Nabi Muhammad menyampaikan pada jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguhnya telah mendengar kami Quran yang menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Yang memimpin kami kepada petunjuk. Fa'amanna bih, maka beriman kami kepadanya. Siapa dia kata tu? Jin. Allah ayatlah Quran, kisah jin. Dengar Nabi Muhammad baca Quran, ketua dia nama Abu Yusuf. Dia buat gitu duduk dia. Dengar ayat Quran ni tajuk bahasa dia. Beriman dengan Nabi Muhammad. Jin masuk Islam. Kita ni nak dakwah jin je nak. Nampak lagi nak dakwah orang hak pasal kita tu tapi rumah kita bekas dah. Jin tak nampak lagi payah nak goyak. Hak dia nampak depan mata pun bengong. Kata dia nak. Jadi kerja Nabi Rasul ni menyampaikan kepada makhluk apa yang Allah suruh sampai, dia sampai belaka. Tak ada tinggal sebutir pun. Tu sifat Rasul. Dan tentu mereka yakni Rasul tu tidak menyembunyikan dia. Barang yang diperintah Allah suruh sampai, dia tak sembunyi. Bak nikah, bak kahwin, bak ibadat dia hajar habis. Bak semayang daripada perkara yang menyebabkan sah semayang, batal semayang. Royak tak? Royak. Daripada waktu semayang, royak semua Nabi royak tu. Cuma di situ adalah ulama bahas. Nampak lagi? Sebab kita ni bagai bangsa, bagai tempat, bagai geografi, macam-macam keadaan. Di situ ada khilaf. Nampak? Bukan semua boleh faham. Kita ulama ni faham ni maka dibolehkan. Nak turun hak ni tu dia panggil. Royak tak? Bak puasa, royak belakang. Waktu bila nak puasa, balas mana perkara batal puasa, dia royak belakang. Tu sebab apa? Sifat Rasul menyampaikan. Dan bahagian tabligh tu. Bukan tabligh jemaah tabligh tu. Tu tabligh hak duk mari tu. Kita yang pun nama. Apa lagi? Tabligh sini sifat yang ada pada Rasul tu. Cumanya bila tabligh ni menyampai. Tengok deh. Dan bahagian tabligh itu 3. Ada 3 yang dipanggilkan tabligh. Iaitu wajib tabligh. Apa maksud? Rasul tu wajib menyampaikan. Dia wajib menyampaikan, tak ada sembunyi ni. Pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Apa lagi? Barang yang Allah kata suruh sampai, Rasul wajib sampai. Seperti ibadat semayang kita. Ada kita keliru? Tak keliru. Jelas sampai hari ni berapa keturunan dah buat semayang. Bak haji, Nabi sampai habis. Nampak? Daripada niat sampai tahlul, royak habis tak? Royak. Sampai melontar ke hak mana sunat, hak mana wajib, hak mana kena bayar dam, semua dihajar belakang. Bak puasa dia aja. Syarat dia, rukun dia, batal dia, nak bayar fidyah belah mana, orang keadaan sakit belah mana, orang sakit tak sembuh belah mana. Apa lagi? Orang yang mati, yang masuk waktu belah mana, yang beranak tak beranak. Beranak dia lepas antara mendapat 2. Di antara bulan Syawal dengan ni kira hukum belah mana. Kena bayar petirah, tak bayar petirah, hajar habis. Jadi kita ada sakut tak? Tak sakut. Tengok ibadat kita mulai tak? Daripada dulu sambung. Sebab apa? Sebab di Rasul menyampaikan. Pak siapa dia menyampaikan? Sebab wajib kena sampai. Kerana Allah perintah dia benar ni kena royak berhabis. Hei Muhammad, Nabi Rasul royak. Begitu juga kau Nabi Isa, kau dia. Hei Isa, royak. Hei Nuh royak. Dia royak lah. Hak mana wajib royak, dia royak. Jadi tak nak taruh walau sebutir.
Sebab tu deh. Bak nikah, kahwin, bak takbir, bak meretah. Lepas lagi. Sebab tu dalam Islam ada belaka. Bak bulu, dia bulu ni. Bulu kening, bulu misai, bulu janggut, bulu ketiak, bulu kopok leko. Dia royak hukum tak? Royak. Islam ni cukup hebatnya. Imam Ibrahim punya belik tekak pun tepung sini. Apa lagi? Nak royak kata Islam ni, sekecil-kecil benda ada hukum. Sebab apa? Sifat Rasul menyapai. Apa dia? Misai ni. Bukan benda besar misai apa. Bukan benda besar. Tak ada jadi mudarat negara misai ni. Tapi dia royak tak? Nabi kata misai dinipiskan, sunat menipiskan misai. Royak juga. Bak misai je pun. Sunat menyimpankan janggut. Royak juga. Sunat mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak je pun. Bukan duk jadi rosak negara apa pun kau tahu bulu ketiak. Tapi royak tak? Royak. Jangan taruh panjang bulu ari-ari ni, bulu kepala ekor ni. Sampai boleh berbelik ibu jari. Nak royak kata Islam ni royak habis. Punggung kita berak tu royak hukum. Ni punggung berak ni. Jika kamu ada wudu, maka jika kamu menyentuh halaqah dubur, tu tempat tubik cari berak tu. Dengan tapak tangan kamu tanpa berlapik, batallah akal wudu kamu. Nak royak kata apa? Islam ni benda yang paling kecil dikira. Apakah pula meretah negara? Ni mari kita gini, bak negara jangan sembang, tak boleh. Bengong sungguh. Bak lubang punggung pun dia cerita. Ni dia panggil ajaran sekular. Menyesakkan orang Islam. Supaya orang Islam tak ambil tahu. Nak kata Islam ni sepik. Sedangkan Islam lah agama yang paling sebenar dan paling betul. Kita sendiri orang Islam jadi bingung gitu. Mana ada benda tak ada cakap. Semua benda. Tubuh badan. Dari rambut ni. Dari tapak kaki sampai kepala. Dihurai dalam Islam. Benda yang sekecil gitu pun diroyak dalam Islam. Elio. Kopok leko kita tu. Aku tak mau sebut nama lah. Panggil kopok leko pahala. Yang terbit kopok leko ada apa jenis? Dia ada 4 jenis. Ada imani, ada imadi, ada imazi, ada kecing. Di 4 tu dia kira hukum pula. Kena hak ni jadi bagaimana? Imani kalau kena kain boleh buat sembahyang tak? Boleh kerana dia bukan najis. Imani pun ambil kira. Islam. Kecing najis. Apa tarik kecing dia kira pula. Cuci belah mana? Dia termasuk najis apa? Najis mukhafafah ke? Mutawassitah ke? Mughallazah ke? Kecil je pun. Bukan nak menggoncang kerohanian kau. Tapi nak royak kata Islam tu royak sampai tara tu. Mengapa tiba-tiba kita sekat ustaz tak boleh royak ni? Tak boleh royak ni. Tak boleh royak ni. Kita sekat siapa? Kita sekat Allah ke? Kita sekat ustaz? Aku nak tanya orang macam bubuk. Macam sampai makanan bubuk dah umur ni. Saya royak nah adinun nasihat. Jadi jaga kalau Allah beri kita kuasa, jangan nak sekat agama Allah. Kena royak sampai habis benar Islam ni. Kalau sekat sikit dia tak jadi Islam lah. Tengok qala musannif rahimakumullah. Gitu deh. Kena faham molek. Tu nak royak Islam tuan-tuan. Tengok dia kata. Dan bahagian tabligh itu bagi 3. Bahagian menyapai roh. Pertama iaitu wajib tabligh. Bukan kita lah Rasul. Wajib bagi Rasul menyampaikan. Menyampaikan apa? Pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Siapa suruh? Allah lah suruh. Suruh siapa? Mereka itu Rasul. Sampai. Maka ada tak kita terima barang yang tak sampai? Semua kita terima benar. Tak ada. Mau cerita buat apa? Buat Islam. Semua sampai. Cara masuk masjid dia royak langkah kaki kanan sunat. Langkah kaki kiri makruh. Masuklah masjid, sembahyang tahiyat masjid. Lepas tu niat iktikaf, royak habis.
Pakai baju warna pun dia royak. Sunat pakai baju warna putih. Hari Jumaat baju warna ya pun tidak tibagilah. Memakai baju bergambar makruh. Bukannya haram sembahyang. Kita pakai baju lambang roket. Masuk sembahyang. Sah sembahyang. Sah. Ada masjid pula hamba tak boleh masuk. Sebab ada lambang. Lambang ni lah kikau bekah kata. Nampak lagi? Pakaian kalau bergambar hukumnya makruh. Bukan makruh apa? Makruh tak pakaian tu. Sembahyang sah. Ni setengah tahu ini laman politik. Bukan sakat laman politik. Boh gambar orang pun boleh pakai. Boh gambar roket tu. Boh gambar bunga raya. Aku sebut babi. Boh gambar kati. Perikatan Nasional. Sah mayang. Sah lah. Ya tak boleh semayangnya kalau najis. Tapi ada hak bengong juga. Hamba orang terbaik daripada masjid sebab pakai baju lambang. Tak mengaji pekoh lagi nama. Lama siang nak pegang JK masjid bodoh. Jangan kata Abu Lama boh kamu lingkit siang pun boleh. Oh baju ni kalau semangat sangatlah. Jadi semaya sah. Sah. Syarat cukup syarat lah. Jangan baju tu ada najis. Kalau bergambar hukumnya makruh ya. Allah, ada kehebau ni. Hamba orang maya masjid pula dah. Ya Allah, tak reti hukum sampai terang tu. Hamba orang sembahyang ni lebih kurang hadap perang Israel pun ni. Is Gaza tu. Kau dia tak pakai baju pun boleh sembahyang. Dengan syarat ni belakang ni. Kira-kira pandangan daripada atas lah. Ni panjang cerita ni. Jangan hamba orang sembahyang lah. Ada apa ni berlaku lah. Aku tengok dalam TikTok tu lah. Semangat politik tapi bodoh namanya politik. Oh, petara tu mana boleh hamba orang semayang. Haram kita hamba orang semayang tu tuan. Dia nak pakai lambang pun ikut dia lah. Kalau baju bergambar hukumnya makruh tapi semayang sah. Syarat semayang apa dah? Buka tengok. Ni banyak orang tak kerti ni. Tengok kita klik. Aku merepek juga sikit. Gerang. Tengok ni. Iaitu wajib tabligh. Wajib bagi Rasul lah menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan. Tu tengok daripada mik ismayang jenis apa? Mutlaq, musyammah belah mana hukum dia? Mutanajih apa dia hukum dia? Musta'mal hukum dia. Musta'mal tu qadar berapa? Royak tak? Royak. Islam cukup hebatnya. Mutaghayyir, air yang suci tidak menyucikan seperti air nyong. Tai obeng. Kita make inya ni buah. Make tai baca satu kolah besar. Suruh make mayang sah tak? Tak sah. Pasal apa? Sebab dia air yang suci tapi tak menyucikan hadas. Tu dalam Islam tu royak. Contoh tai lah, jangan tanya pula kopi macam mana Ustaz? Macam lah. Ustaz tanya melok pak mampu aku. Nescafe macam mana Nescafe? Neslo. Royak satu contoh hak lain faham lah. Mengaji pun kena cerdik ke? Ustaz tu tanya soalan apa cerah tak jawab. Kata tak? Lepas tu Islam hebat tak? Hebatnya Islam. Bak air tu pun dia kira. Menyampai tak? Menyampai. Aku tak nyampai tak nak mayam je lah. Tiba-tiba kita sekat kot ni. Tak boleh. Tengok kita. Dan mustahil tabligh pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan. Apa dia? Tak boleh terima akal sekali-kali Rasul ni menyampai benda hak Allah larang sampai. Jadi tabligh ni ada benda Allah suruh, hei Rasul, sampai semua. Kalau 100 benda dia royak. Dia tak royak 99. Ada benda Allah kata, mu jangan royak. Untukmu saja. Dia tak royak kita. Jadi tabligh bagi 3. Ada benda yang disuruh royak habis. Seperti ibadat apa ni. Nampak? Royak tak? Royak habis. Ada benda tak royak, maka mustahil tak terima akal kita Rasul ni menyampaikan barang yang dilarang menyampaikan.
Dia tak sampai sekali-sekali barang. Allah kata, "Hei Muhammad, benda ni untukmu saja. Benda ni aku sampai ke mu saja. Jangan mu sampai ke umat." Nabi tak sampai ke kita. Ada tak benda tak sampai? Ada lah. Ada benda, "Hei Muhammad, royak berhabis." Royak berhabis. Seperti kita dapat ni, ibadat semua ni daripada Rasul lah tu. Sebab apa? Sifat Rasul menyampaikan. Tengok dia kata, dan harus tabligh. Apa dia harus? Kita terima. Nak menyampai boleh, tak mau apa boleh. Pada barang yang diberi pilih akan mereka itu. Hak ni Allah kata, "Hei Muhammad, hak ni aku royak kamu, mu nak sampai boleh, tak mau sampai boleh." Jadi tabligh bagi 3. Satu barang Allah kata, "Hei Muhammad, mu royak belakang." Maka hak kita dapat tu barang yang diwajib oleh Allah atas mereka itu sampai. Sebab tu kita boleh buat ibadat, sembahyang, berjuang, jihad fisabilillah. Nabi suruh sampai tak? Sampai. Hukum musuh masuk dalam negara, diroyak tak? Royak. Fardu ain kita bakit lawan. Seperti jihad, pejuang Hamas, jihad Islam, para mujahidin yang berperang hari ini. Apa lagi? Nabi royak tak? Nabi royak. Fardu ain, tiap-tiap mukallaf bakit akan senjata lawan. Jangan lari, lawan. Tengok lama lawan. Nampak tak? Tu dia panggil hukum tu. Royak tak? Tu nak royak kata tambah bab bulu royak, bab jihad pun royak. Kalau tak royak nak buat macam mana tu? Orang serang kita tu. Jadi ada siap tu yang bakit lawan tu. Man kutila duna dinihi fahuwa syahid. Ni Nabi sebut ni. Man kutila, siapa-siapa terbunuh ya, duna dinihi, kerana agamanya, fahuwa syahid, mati dia mati syahid. Ada anak Nabi royak? Nabi royak ni. Jadi dia mau tu lawan tahan agama lah. Maka boleh kita kata bunuh diri? Tak boleh dia mau tahan agama. Tengok Israel bom masjid. Masjid hak Malaysia beri hancur lah. Berapa puluh putih masjid, 50 tahun lah dok bom. Maka tahan agama lah. Demo bangkit lawan, mati mereka mati syahid. Jadi kita hak kat Malaysia min TikTok ni, jangan dok peleceh bagaimana tu. Demo mulia pada kita lagi. Kita mati go, kena penyakit go, cimani, lemah jatuh, darah tinggi, kai, mapoh. Demo mati syahid. Mati syahid ni tak soal oleh malaikat, tak kena hisab daripada masyarakat, meniti-titi sirak macam kilat. Kita ni mengakak tak tentu lagi. Sebab tu saya tengok ada komen tu bodoh tak kerti. Hei, Nabi janji siapa bertahan agama mati syahid. Israel serang 50 tahun lah, berapa puluh putih masjid kena bunuh. Orang semayang dia mau tembak. Maka bangkit lawan. Nabi royak tak? Man kutila duna dini fahuwa syahid, mati syahid. Allah royak dalam Quran, wala tassabanna allazina kutilu. Apa tak? Siapa yang, jangan kamu sangka orang yang terbunuh pada berjuang pada jalan Allah, mereka itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup, Allah kata, dan dikurniakan rezeki oleh Tuhan mereka. Orang mati syahid ni dia hidup. Paling hidup pun nama dia hidup. Kita kalau mati, habis kuat orang sembang 2 minggu, lepas tu kan tak sembang dah. Nama kita mapoh. Sebab penyakit gout air mati pun. Darah tinggi, buah pinggang. Lekat petai gitu ya. Orang mati syahid orang sebut sampai hari ni. Ustaz Ibrahim Libya mati syahid. Sampai hari ni orang sembang bab dia. Perjuangan dia hidup. Dr. Aziz Rantisi mati kena bom Israel dulu. Sampai hari ni orang sebut nama dia. Hidup nama dia. Tu nama perjuangan dia, darah dia bercik lagi. Orang mati syahid tuan-tuan. Allah, kita ni jauh sangat. Budak lawan dengan beras mahal pun tak rak dah. Tak gitu uji ni. Nak syahid ke mana tak tahu lah. Syahid sebab apa? Berebut lemah, berebut nak berebut beras. Jeng. Ni tuan-tuan jangan buat main. Sebab tu tak kerti komen ngaji kata. Jangan duk komen tak kawan. Saya ikut gerai kena komen bodoh-bodoh tu. Demo tu mulia tingginya kata.
Wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Wa man qutila, dan siapa-siapa terbunuh dia kerana apa? Kerana dirinya, mempertahan diri dia. Israel ni masuklah rumah bulan puasa pakai mik gitu ya. Mik klip bunuh ya. Dia lawan, mati, dia mati syahid. Dua dah dapat orang Palestin. Tadi mati tahan agama, orang Palestin juga. Tahan diri pun orang Palestin juga. Kita Malaysia bila apa cik? Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Dan siapa terbunuh dia mempertahan ahli keluarga dia, orang Palestin juga. Dia mau nak ambil anak dara dia, nak ambil anak-anak dia, takak budak-budak kecil, dia lawan, mati syahid. Dia mau juga dapat syahid. Kita ni nombor berapa belah tu? Ni hak Nabi ayat ni, waman kutila dona malihi fa huwa syahid. Siapa terbunuh dia kerana mempertahankan harta benda dia, orang Palestin. Tanah demo ni bawa sodok rumah gitu, buat tapak baru, mari jentera bina terus, panggil pendatang luar duk, hamak sekapung demi sekapung demi sekapung. 50 tahun dah tuan-tuan. Tiba-tiba bila kita balas klik, ada yang komen kata nak perang, bodoh semua. Wajib tu, wajib atas demo lah. Kita tolong doa lah. Nak pergi kita takut. Jangan duk sembang lah kita. Rebah lah. Aku ingat kalau bunyi senapan kapung 3 dah pun menusuk habis kita ni. Demo bong gedung lagi cacirik biriknya berak semua dah lah. Tak kita seduk sembang lah, sementara tak mari pun mari. Kalau kena macam Palestin duk dong tu, sekali bom saja start di sini tu sampai Kim Tajam tu, kuasa bom tu hancur. Berani kita nak lawan. Bunyi senapan kapung pun tusuk kepala. Sebab tu komen yang doa saja kita orang Islam ni. Macam tu iman kita baca doa tadi. Doa kepada saudara kita tu. Macam tu betul. Ni komen Pak Sapah Hamam ke kerja kita lah. Demo lebih reti lagi. Demo duk suasana perang. Senang cerita, orang kafir lawan Islam, wajib atas kita sokong Islam. Tu saja. Stop. Tuan-tuan sembang banyak. Israel tu kafir. Hamas betul Islam. Kalau tanya mazhab apa lah, Islam lawan kafir, wajib atas kita sokong Islam. Tu ya buah dia. Tutup buku. Nak komen kena reti silap. Senang cerita. Kalau musannaf rahimahullah, aku sebutlah sebab Palestin. Tidak mau tak semangat pula. Tengok gitu. Dan harus tabligh. Apa harus? Hukum atas Rasul tu. Jadi 2 cabang. Pada barang yang diberi pilih, akan mereka itu dengan menyampaikan dan menyembunyi kepada makhluk. Jadi hukum atas Rasul ni, nak sampai boleh, tak mau sampai boleh, dia panggil harus tabligh. Nampak lagi? Boleh jadi. Dia nak sampai pun tak apa, tak mau sampai pun tak apa. Ikut dia lah. Serah pada Rasul lah. Qala musannaf rahimahullah. Dan bahagian menyampai itu pun 3 juga. Bab menyampai itu pun dia pecah 3. Tengok. Iaitu wajib menyampai. Mana dia sampai. Kalau Tuhan kata 100 perkara ni kena sampai, maka Rasul-Rasul tak tusuk walau sebutir. Setengah pun tak, dia sampai semua. Sebab dia ada sifat amanah. Tu sifat Rasul. Pada barang dia kata. Dan dia kata sana ni. Dan bahagian menyampai itu bertiga juga, iaitu wajib menyampai pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia, dan mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Mustahil dia mau sembunyikan barang yang disuruh sampai. Nampak lagi. Barang yang disuruh dia mau sampai tak? Dia mau pun tak menyampaikan, dia mau sembunyikan. Tengok. Barang yang Tuhan suruh dia mau sampai. Barang yang Tuhan suruh sembunyi, dia mau sembunyi. Mustahil menyembunyi barang yang disuruh menyampaikan. Dan harus menyembunyi, boleh pula.
Boleh kok ni, boleh kok ni. Pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia. Boleh nak sampai boleh, tak mau sampai boleh. Dia bagi 3. Contoh dia gini, seperti hukum hakam ni. Dia wajib menyampaikan. Apa dia? Barang yang Tuhan suruh sampai, maka dia sampai habis kita dah. Dan mustahil dia menyembunyi pada barang yang suruh menyampaikan dia. Tak terima sekali oleh Allah tak akan kita Tuhan ni Rasul ni menyembunyi barang yang Allah suruh sampai, seperti suruh sembahyang, suruh puasa. Akal kita tak terima Rasul-Rasul ni sembunyi. Dan harus menyembunyi pada barang yang diberi pilih. Dia nak sembunyi pun dia boleh, dia nak sampai pun boleh. Seperti apa? Seperti rahsia orang munafik. Allah royak ke Rasul, orang sekian ni orang munafik, hak ni orang munafik, hak ni orang munafik. Maka hak ni ikut Rasul lah. Mu nak sampai apa boleh, tak mau sampai apa boleh. Jadi dia sampai setengah ya. Dia panggil seorang sahabat nama Huzaifah ibn Yaman. Dia tak panggil semua orang. Macam royak bab sembahyang puasa menyapai semua. Sebab wajib sampai semua. Hak ni harus menyapai. Maka Rasul sampai pilih saja. Huzaifah ni sekian orang munafik. Seberang jalan tu orang munafik, tepi sungai tu orang munafik, bawah pokok tu orang munafik. Jadi orang lain tak tahu. Sebab apa? Hak Rasul. Nak pilih menyapai boleh tak menyapai. Jadi sebab itulah sahabat Nabi, bila ada orang mati, orang Islam yang mati ni, tengok zahir Islam belakang. Sahabat tengok Huzaifah pergi sembahyang tak? Kalau Huzaifah tak maya-maya, orang munafik lah. Sebab orang munafik nampak luas macam kita, lek dalam lawan Islam. Faham kena? Jadi hak Rasul hak ni dia royak pilih. Mari zaman Saidina Umar. Saidina Umar ni jumpa dengan Huzaifah ibn Yaman. Dia kata, "Ya Huzaifah, mu tengok aku. Aku ni macam mana?" Maka Huzaifah jawab, "Takkan kau wahai Amirul Mukminin, mu luar dalam semacam ya." Menunjukkan hak tu Rasul tak sampai semua, tapi Rasul pilih menyampaikan rahsia siapa orang munafik. Hukum hak tadi sampai semua. Satu, diberi pilih untuk sampai boleh, tak sampai boleh. Nombor 3, mustahil menyampaikan. Apa dia? Satu hari ni sahabat duk sembang. Sembang biasalah gelak-gelak. Maka Nabi kata, "Wahai sahabat semua, kalau kamu tahu sebagaimana aku tahu, kamu banyak menangis dari ketawa." Hak tu dia tak sampai ke siapa. Rasul seorang yang tahu. Sebab Allah tak beri royak. Rahsia apa tak tahu. Maka menyampai semua lah. Bukan maksud Rasul menyampai semua dah. Ada benda yang Allah larang dia menyampai. Maka atas dia wajib menyembunyikan. Nampak lagi tak boleh menyampai. Ada barang Allah kata, mu boleh royak, boleh tak royak boleh. Maka Nabi royak setengahnya, tak royak semua. Ada barang Allah kata semua kena royak. Maka Nabi royak seperti ibadat sembahyang, berjihad semua Nabi royak. Faham lagi? Tu tabligh dia bagi 3. Itu hak Rasul lah. Hak Rasul. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Dia tu pada barang yang diberi pilih akan mereka itu dengan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia kepada makhluk. Hak tu bebas, harus boleh sampai. Jadi 3 perkara tabligh tadi. Dan dalil, apa dalil? Bukti. Mana bukti mu kata Rasul tu ada sifat tabligh? Dan dalil tabligh mereka itu, Rasul ni ada sifat menyampaikan. Apa dia? Ialah kita fikir tilik. Kita fikir, lepas tu kita tilik tengok. Dia suruh guna otak. Sebab itulah mengaji bab masalah fardu ain ni, dia kira berakal. Mengaji bab Tuhan ni. Sebab apa syarat dia? Kena berakal. Orang tak berakal tak wajib ngaji. Sebab kena mikir. Orang tak berakal tak wajib ngaji bab Tuhan, bab Rasul. Sebab tak ada akal. Jadi kita ada akal kena mikir. Dia kata tu.
Maka nak fikir sebab apa? Sebab nak dapat bukti yang kita kata Rasul tu bersifat tabligh. Maka kita berfikirlah. Ialah kita fikir tilik perhati dengan akal fikiran kita. Fikir macam mana? Iaitulah jikalau lah bukan benda ada. Apa lagi? Tapi mek kira sebab nak dapatkan, nak bi kejat yang kita pegang. Kita peganglah Rasul tu bersifat tabligh. Tapi nak bi kejat macam mana? Kena cari juga kalulah tak tabligh. Itulah. Tu dia panggil dalil tu. Okey, tengok dia kata guna akal. Jika mereka tidak bersifat tabligh, yakni menyampaikan barang yang disuruh, akan mereka itu menyampaikan dengan dia kepada makhluk. Jadi gini, nescaya adalah mereka itu bersifat kitman. Apa makna kitman? Menyembunyi. Dia dua ya. Kalau menyampai, tak menyampai, tentulah menyusu, menyembunyi. Apa lagi? Akal duk fikir tu. Artinya menyembunyikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Benda tu Allah suruh royak. Kita kata seperti semayang, puasa, haji, cara buat belah mana, syarat belah mana, rukun belah mana, sah belah mana, batal dia macam mana. Kalulah Rasul tu tak menyampai, akan kita fikir tentulah menyembunyi. Kalau menyembunyi boleh buat ibadat kita je. Tak reti kita ada. Cara nak melah lembu tak reti dah. Sebab apa kita semelah lembu jadi reti? Semelah tak tekak. Urat mana putus. Kalulah Rasul menyembunyikan, akan kita fikir tak. Tentulah cara nak melah ayam tak reti. Pak cik kata aku sedap nak melah ni, cara nak makan lembu ni katok kepala aku. Bang Ibrahim kata tak boleh katok kepala, aku sedap jolok perut. Saya kata ambil batu hapuk, macam-macam akan jadi. Tapi sebab apa kita semua melah sini? Sebab menunjukkan Rasul itu menyampaikan. Sebab apa? Rahmatan lil alamin, rahmat pada binatang. Kalau ikut sedap kita lah, macam-macam style. Aku berasa ambil tu kopang godang. Kawan tu kata pejeruk tekak dia mati. Kawan ni kata ambil buluh tikal di perut. Siksa lah binatang tu. Nak raya korban ni kan bukan lembu terkorban, orang terkorban. Tapi oleh kerana sifat Rasul ni menyampaikan, bak sebelah semacam saja. Syarat tu baik darah, urat putus hak tiga ni, kerongkong, urat air, urat makanan, urat wadajain dua ni. Sunat dibutuhkan. 5 urat putus. Lepas tu dia royak pula sunat belah mana duduk. Apa? Janganlah naklah kari pisau hukum pula, tu baik hak wajib pula. Mestilah tajam pisau tu. Ada apa lagi? Ada menyebut nama Allah, dia kira hukum habis. Nak royak kata apa? Mai di mana semua tu? Bukti kata bahawa Rasul menyampaikan tu bau bak semelah. Tidak Cina melah macam mana je. Nak makan tak reti lah kita. Orang macam bubuk rasa sedap nak makan lembu ni, katok kepala. Orang paling kata ambil buluh cocok perut. Tapi oleh kerana Rasul menyampaikan, maka semelah macam ya. Mu tanya orang mana apa. Lepas lagi kita hari ni dah lah Rasul ayat itu, hidup belilah ayah hak cocok sini jahannam. Tu yang kita pelik. Rasul royak dah cara semelah. Hidup beli pasal raya hak cocok tekak tu. Makan kedai tu je bengong tu kita tu. Sebab tak terbit darah dia, terbit darah dia. Ada hikmah dia Allah buat tu. Membukti tengok ayat lembu, kita boleh sudah bahawa Rasul ni menyampaikan barang. Tidak, kita tak nak buat. Tak reti tuan-tuan. Cara nak menikah tak reti. Kalau Rasul tak menyampaikan lah. Nak ambil anak dara orang macam mana? Kawan ni curi tengah malam. Kawan ni pakai ambil tengah jalan. Dia dah Rasul royak dah. Kena ada wali, kena ada akak. Nampak lagi? Lepas tu syarat-syarat pula. Bukan susuan, bukan bini orang. Siapa hajar tu? Tidak remah ikut suka. Orang panggil nikah koboi. Heret wagi. Beranak ikut berasa. Tu ya susuan molek tu. Lepas tu anak pula dia royak pula harta pusaka pula. Siapa hajar? Rasul lah tu. Bukti kata Rasul menyampaikan. Tidak kita nak khusus macam mana ni?
Tidak tak reti kita. Tak reti nak susung. Tak boleh nak susung. Berselerok tabak habis. Tengok tak? Tu dia panggil bukti situ kita boleh faham dah bahawa Rasul tu menyampaikan. Kita buat amal tak pening kepala semua. Macam ya. Nah, cara beranak, cara kahwin. Nampak? Cara nak menikah dua. Cara nak menikah dua tu boleh, semua cukup syarat. Syarat dengan bini tu ya, payah sikit. Hak tu payahlah. Hak tu pandai-pandai sendiri. Anak kecil nombor 1 tu. Nampak lagi. Hak tu Nabi tak ajar lah. Tapi Nabi royak dah. Kalau tak mampu, kalau kamu mampu buat 2. Maaf, Tuhan pun kata gitu tak. 3 atau 4, kalau tak mampu 1 cukup lah. Dia royak cakap tu lah. Cara mu nak kecek, cara nak pujuk, pandai mu lah. Sebab bini macam-macam jenis. Ada yang cengeng, ada yang senyap, ada yang mepek kuat. Nampak lagi? Ada yang jenis yang kerat entah tu mampu. Hak tu tak nak ajar lah, tu pandai. Cuma hukum dia royak umum ya. Hak tu pandai-pandai kita lah. Nampak? Kalau berasa nak menikah lebih pandai-pandai mu. Sebab manusia tak semacam tu. Cuma dia royak hukum harus. Harus. Jangan kita kata haram. Tu geng apa? Geng monogami. Mana monogami? Aku tak kerti. Orang panggil tempat tu poligami lawannya monogami ni. Monogami. Hak tu haram tu. Kalau kita bantah hukum Tuhan yang Allah mengharuskan laki-laki berkahwin lebih pada 1, kafirun tu, kafir tu. Sebab Allah kata harus, kita kata haram. Kena reti tu nah. Ni muslimat jangan marah aku royak hukum. Allah kata harus, tak boleh kata kita kata haram. Laki ku tak boleh, konon tak boleh kata gitu. Cuma tolak ansur kia bercara. Tapi nak menghalihkan hukum Tuhan tak boleh. Sebab Allah royak terang. Ini ada banyak tak? Dia tubuh satu persatuan. Persatuan one wife, one husband. Satu bini, satu laki. Maknanya laki dia terikat terus sampai mati kena seorang. Siapa hajamu? Hak ni salah ni. Kita cuba nak cabar hukum Tuhan. Tak boleh. Cuma kita berdoa banyak Tuhan. Bila laki ku jangan nikah lain. Tak apa. Tapi kalau nak canggah goyak kata haram laki menikah 2, hak tu salah lah. Sebab Allah kata harus. Tapi tok laki pun bukannya gila. Kalau bini seorang molek dia tak menikah lain ni. Ni tengah hari kelik rumah tak ada rumah, berjalan rumah orang. Nampak? Belah petang duduk kat kedai tu. Duit ke bisa. Kelik rumah tak ada apa, tak banyak kali nikah 2 rumah. Nampak lagi. Tu pandai-pandai kita lah. Tapi tang hukum gitu juga. Siapa tak? Siapa? Cara menikah berapa hari, lepas menikah bini nombor 2 tu berapa lama kita kena duduk. Oh ya tu hukum tu. Kalau kita bab nikah, bukannya menikah hari ni esok kena kelik bini tua dah. Dia beri tempoh juga bulan madu untuk bini baru. Ni kalau macam bubuk nak try lah. Tapi semua lapok veteran ni penyakit guk pun ada. Tak gerak gila tak mak cik lagi tak gerak. Sepak ujung tika pergebah lah. Tak gila. Pakai hak tu dah tu. Nampak? Bang Ibrahim pun tak gerak dah. Tapi nak royak kata hukum lah. Bukan kata nikah gini esok nak klaim dah. Dia adalah berapa lama masa untuk bulan madu untuk bini muda. Islam royak belakang, Nabi royak dia siap. Ada kalanya Nabi royak dengan perbuatan. Nabi tak cakap. Di situlah sahabat tengok dia royak kita sampai jadi hadis tu. Ada Nabi cakap dengan mulut. Nampak lagi. Gitu. Dan ia itu mustahil atas mereka itu kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu kepada makhluk. Macam ni lah. Banyak benda lah kita tahu membuktikan bahawa Rasul tak menyembunyikan barang yang disuruh sampai lah. Barang yang Allah tak bisa sampai, dia tak sampai. Seperti nikah, kahwin pun semua tu disampai belakang. Tu bukti Nabi Rasul bersifat menyampaikan. Yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertalian-talian. Daripada zaman Nabi turun, sahabat tengok turun pula bukan seorang awak turun dengan cabang, kawan ni royak sama lah. Zaman dia tu pun 20 ribu orang.
Awak lagi royak benda yang sama-sama macam semayam menghadap kiblat, semua menghadap kiblat dari zaman Nabi sampai kita hari ni. Cuma ada sikitlah masa tu menghadap ke Baitul Maqdis. Awak lagi. Lepas tu tukar terus sampai kita hari ni menghadap kiblat. Benda tu sampai tak? Sampai. Tak boleh riak taif kami tak dengar pun ada. Semua kita menghadap kiblat semayang. Bertalian-talian yang mengambil akan dia daripada Rasul turun sahabat-sahabat turun tabi'in. Lagi berderet sampai ke imam-imam turun sampai ulama turun sampai kita. Ada yang karang, ada yang hafal. Di situ membuktikan bahawa Rasul-Rasul kita ambil contoh Nabi Muhammad lah mudah. Apa dia? Semua Rasul macam tu. Tapi nak ambil contoh kita ni Rasul kita lah senang. Apa dia? Dia menyampaikan dengan bukti kita buat amal ini senang saja. Cara berkeluarga belah mana? Tak. Hubungan belah mana? Hak ni menikah kawan ni, hak mana boleh aurat tengok, hak mana tak boleh, hak mana boleh sentuh tangan. Ni tak kira bini orang tak bini orang sama salah tangan belakang. Pemimpin yang duk hajar ni, masalah dia. Salah tangan belakang. Sedangkan dia royak dah. Dalam keluarga sendiri siapa pun boleh salam, siapa pun boleh tengok aurat. Macam mak mentua. Nampak lagi? Mak mentua harang selamanya. Kita menikah dengan dia tak boleh lepas anak dia mati ke pindah pokok mana pusing pun. Cerai ke tetap sampai bila tak boleh nikah. Jadi gitu. Dia ada hukum gitu tu. Ada adik ipar ni harang sementara dia panggil. Pasal apa harang sementara? Sebab kok dia ambil kok dia. Ni hari raya bersalah habis adik ipar ke kok. Boy. Adikku ni. Pak cik tengok orang pak cik siapa dia? Bini kita. Pak cik tu pak cik kita. Pak menakan kita, adik pak kita. Bini kita tak boleh salah dengan dia. Sebab pak cik juga tapi pak cik sabit dengan kita. Kita piak dia ambil. Pak cik kita kena tengok boleh. Ni dak pakcik naik motor kali pakcik. Ni pening ni tak reti. Ini pakcik mung lah, pakcik laki mung. Bukan pakcik dia sabit kita lah. Karena kita ada pakcik, maka nikah kita dia panggil pakcik juga. Tapi bak pakcik nama boleh lah. Jangan naik motor sekali. Bukan macam anak kita tak apalah. Anak kita enggak abang kita, tak apa. Nak salah tak apa lah. Nak melakukan dia sungguh. Ni orang tak kira dah pakcik ku tu jadi tak kawan dengan tak reti seperti tu. Dia kena ada Islam aja. Dia harap selamanya ada harap sementara. Siapa raya tu? Rasul ya. Tapi bila hari raya tengok bersalah ikut saya tengok pening. Kena macam mana tu pakcik dia. Pakcik siapa? Pakcik laki dia. Dia tu cakap apa? Faham kan ni? Dia sabit dengan laki dia. Sebab apa? Dia sementara ya. Sementara tu laki tu mati. Laki mati, pakcik ni nikah pula. Lewat lagi. Aurat sebetulnya juga. Tapi tak payah dia orang ni dah. Ya awak tak reti ya. Kan nak mengaji. Nak tu hari raya berjumpa. Salah semua. Bukan salah tiung lagi dekat lagi. Aku pakai geli kekok. Kadang-kadang tu pak mak menakang pupu. Pupu tu. Dekat bukan boleh pening. Beti berpegang ada ipar dengan abang ipar bukan boleh. Dia ada spring kau panggil. Ada ipar dengan abang ipar buat macam adik betul tak lek. Tak jadi orang ni tak reti itu. Remah ikut berasa. Tengok. Siapa sampai benda tu? Rasul. Maka jika kalulah menyembunyi mereka itu, nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui suatu pun. Kalau Rasul ni sembunyi, balah mana kita nak reti hukum hakam? Cara hubungan belah mana, ibadat belah mana, berkeluarga belah mana, tak tu. Cara jual beli royak tak royak. Hak belah mana jual, hak mana sewa, hak mana hebah, hak mana pinjam. Tak. Ni tajuk dia pening ni, pinjam dia jadi macam hebah, mek terus.
penyancok penyang mutu peciak. Mek tu kaki sudah. Penyang kena buat mari kelai. Penyang barang yang macam mana? Dia ayat juga. Penyang garang bagi sekilo. Garang kelih penyang. Saginya masak habis kilo tu buat mek hal lain. Mana boleh? Minta sedekah tak apa. Betul tak? Orang tak reti dah pinjam apa tak reti. Utang, cara utang. Hajarlah. Ada utang, ada hibah, ada pinjam. Ada sewa. Islam ajalah. Ada jual, ada beli. Royak habis Rasulullah ni. Tapi kita tunggulah. Batal kok suka ya. Benda hak pinjam ni jadi sewa, hak sewanya jadi mek teruh. Orang kira utang dia kira pakai halal gitu ya. Nampak? Syarat utang pula dia kira tengok pula. Hukum kita. Ni pakai berhutang tu, pakai kelahi so. Nak ambil kelik. Masa hutang tu kan lembut ya mak. Lebih pada jumpa sultan. Nak hutang kat kita dah. Bawa nak bayar esok dia mulalah. Nak kelahi dengan kita lah. Islam ajar tak cara berhutang. Yang belakang tu. Jadi kita hidup Islam ni sempurna betul kalau ikut ajaran Rasulullah. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh, menyampaikan itu haram. Bagi mereka tu haram, tak boleh sembunyikan barang Allah suruh sampai. Lagi dikutuk akan dia, tak boleh. Sebab tu Rasul menyampaikan. Begitulah kita pun kena menyampaikan. Jangan nak sembunyi kita pun. Hukum hak tak betul kena kata tak betul. Hukum hak boleh kita kata boleh. Jangan nak musing jaga kepentingan. Takut orang marah. Kawan kita buat salah. Nak kata takut kena kawan kita. Kawan kita kaki rasuah. Kita nak sebut rasuah pun takut kawan kita berasa. Apa lagi? Tak boleh kata rasuah. Kena kata rasuah lah walaupun benda tu kawan kita. Mana dalil dia? Dalil dia Nabi tunjuk contoh. Nabi kata kena, "Hei Fatimah." Nabi kata, "Kalulah Fatimah mencuri." Anak Nabi Muhammad nak curi kah? Tapi sebab apa Nabi sandarkan dengan nama Fatimah? Anak yang Nabi paling sayang Fatimah. Tapi Nabi kata apa? Kalau Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangan Fatimah. Padahal takkan Fatimah ni perempuan mulia. Bini Sayyidina Ali, anak Nabi yang Nabi paling sayang. Tapi Nabi nak hajar kita umat, dia contoh kepada anak yang paling sayang. Nak ayat apa? Bila benda hukum, dia tak kira siapa. Bukan maksud Fatimah nak curi. Tapi nak ayat apa? Kalau anakku sendiri pun aku hukum kerat tangan. Kalulah Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Nak hajar kita umat tak apa? Kalau benda tak betul, walaupun kita minat ya mak, kumpulan kita tak betul, tak boleh kata betul lah, lawan juga. Musnah. Dapat lagi. Ini kita dak kena geng kita musing ligat gitu. Tu payah. Rasul buat contoh situ kita boleh faham dah. Menunjukkan kata apa? Walaupun anak bini kita kalau salah dengan hukum Tuhan, kita kena lawan. Tak kira siapa dia. Nabi buat misal kepada anak dia Fatimah. Kalaulah Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangan dia. Nak ayat kata apa? Kalaulah kita ni kena kawan kita yang kita paling rapat, walaupun pemimpin kita paling sayang, tapi bila melanggar benda hukum Tuhan, kita tak boleh turut lah. Benda kita ini dah turut macam ni. Yang jadi bengong pelajar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katimu ilmi mal'un. Artinya bermula yang menyembunyi ilmu itu dilaknat akan dia. Kalau begitu selesai dah. Bila kita bahas panjang tadi, maka faham lagi kita. Fahamlah. Kejaklah di hati kita dengan dalil-dalil yang kita dapat tadi ni. Hati kita pun berasa puaslah. Yakin, kejaklah. Kata gila, Rasul bersifat tabligh. Tadi dah. Dengan kita boleh reti dah tadi ni. Kita tengok, kita buat, kita amal tadi ni, tersusun molek ya. Membuktikan bahawa Rasul-Rasul tadi menyampaikan tidak menyembunyi sekali-kali. Selesai saya kata tuan-tuan. To be continue, bersambung bulan depan.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.